Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Bushra dan rakan-rakan sekalian. Kami, Kumpulan 11, akan membentangkan salah seorang tokoh dalam tamadun Islam yang terkenal iaitu Ibnu Sina. Dalam video ini, kumpulan kami akan mengupas secara ringkas tentang biodata, pendidikan awal, sumbangan dalam dunia perubatan, karya dan hasil penulisan serta sumbangan beliau yang digunakan sehingga masa kini. Tanpa membuang masa lagi, saya Nur Farahani sebagai pembentang pertama akan membentangkan tentang biodata Ibnu Sina. Nama sebenar Ibnu Sina ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 980 Masihi di Afshanah Bukhara, Pakistan dan berbangsa Parsi. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan 137 Masihi di Hamazan, Iran ketika beliau berumur 58 tahun. Bapanya merupakan seorang penguasa di Harmaisan, Bukhara. Selepas bapanya meninggal dunia pada tahun 390 Hijrah bersamaan 1000 Masihi, Ibnu Sina telah berpindah ke beberapa kawasan seperti Khawarizm, Jarjan, Rai dan Hamazan. Ibnu Sina memiliki kepribadian terpuji yang boleh kita contohi. Yang pertama, Ibnu Sina mencintai ilmu. Sejak usia 5 tahun, beliau telah belajar pelbagai ilmu seperti Al-Quran, tafsir dan sains. Ibnu Sina juga seorang yang tekun mempelajari ilmu. Beliau telah membaca buku berkaitan metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Ibnu Sina juga taat beragama. Beliau sering berdoa dan mengunjungi masjid untuk memohon petunjuk daripada Allah. Beliau juga seorang yang pintar dan cerdik. Beliau telah berjaya menguasai pelbagai ilmu nakliah ketika berusia 18 tahun. Ibnu Sina memiliki ingatan yang kuat. Beliau berjaya menghafaz Al-Quran ketika usianya 10 tahun. Terakhir sekali, Ibnu Sina seorang yang berinovatif. Beliau telah banyak melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang, terutamanya perubatan. Itu sahaja daripada saya. Saya mempersilakan pembentang kedua untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Era Zarinal akan membentangkan tentang pendidikan Ibnu Sina. Ibnu Sina dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal yang pintar dan cerdik. Ketika berumur 5 tahun, beliau sudah mula mempelajari Al-Quran dan menghafaznya ketika berusia 10 tahun. Di usia 10 tahun juga, beliau turut mempelajari ilmu tasawuf, fikah, tafsir, usuluddin, dan beliau telah menuntut dengan Abu Abdullah An-Najli yang mengajarnya ilmu Al-Quran, mantik, ilmu hisab, sains fizik dan kaji. Ketika berusia 16 tahun, Ibnu Sina telah menguasai ilmu perubatan serta ilmu lain seperti bahasa, geometri, matematik, fiqh dan sains. Namun beliau lebih cenderung dan sangat meminati ilmu perubatan dan metafizik, sehingga kan beliau menjadi terkenal sebagai seorang dokter dan ahli falsafah di Bukhara di usianya yang muda. Bahkan beliau muncul sebagai seorang pakar perubatan yang terulung dan mendapat gelaran Mahaguru pertama. Ibnu Sina merupakan seorang ahli falsafah yang sangat terkenal yang mempunyai banyak sumbangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Beliau telah menghasilkan lebih kurang 116 buah karya dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang falsafah, mantik, matematik, astronomi, biologi dan bidang perubatan. Buku Al-Qanun fi Tibb adalah merupakan kitab beliau yang sangat terkenal di serata dunia. Ia adalah buku tulisan Ibnu Sina yang memuatkan perbincangan mengenai penyakit saraf. Ia juga mengajar mengenai cara-cara pembedahan dan menekankan keperluan pembersihan luka. Terdapat juga gambar rajah-gambar rajah yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang amat luas dan mendalam. Selain itu, Ibnu Sina juga menulis kitab Asy-Syifa yang membahaskan tentang masalah penyakit dan cara pengubatannya. Sama seperti Qanun fi Tibb, kitab Asy-Syifa ini juga dikenali dalam dunia kedokteran sebagai ensiklopedia falsafah dunia kedokteran. Buku Al-Majaz adalah antara hasil karya beliau dalam bidang astronomi. Terdapat banyak lagi karya beliau seperti kitab An-Nayat iaitu tentang kebahagiaan jiwa, Risalah fi Asbab Hudus Al-Huruf yang menyatakan sebab terjadinya huruf, Al-Qasidah Al-Aniyah iaitu syair-syair tentang jiwa manusia dan Risalah As-Siyasah yang menceritakan tentang politik. Hasil karya-karya beliau ini akhirnya telah dihimpunkan oleh Dominican Institute for Oriental Studies di Kahirah, Mesir. Sumbangan Ibnu Sina.
Penulisan buku perubatan The Canon of Medicine terdiri daripada 14 jilid, digunakan sebagai buku teks perubatan di Eropah dan Empayar Islam sehingga kurun ke-17. Buku ini membincangkan penyakit berjangkit berkaitan hubungan kelamin, penyakit jangkitan lain dan beberapa penyakit. Antara pencapaian ulum beliau, The Book of Healing membincangkan tentang logik, sains semula jadi, matematik dan metafisik. Kembangan lain beliau dalam bidang perubatan adalah mengaji penyakit baharu, kajian tentang pengaruh kuman, menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai jenis, mencipta ubat bius, benang khusus untuk menjahit luka pembedaan, mencipta bicagari dan alatan pembedaan yang lain, mencipta kaedah pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan. Terima kasih Rawati. Seterusnya, kesan peninggalan Ibnu Sina dapat kita lihat melalui bidang perubatan di mana karyanya Qanun Fiqh ataupun The Law of Medicine telah menjadi rujukan selama 5 abad berturut-turut, iaitu rujukan yang paling lama. Selain itu, kaedah pemerhatian dan analisis yang telah diperkenalkan oleh beliau juga menjadi titik permulaan kepada perkembangan sains perubatan pada masa kini. Selain itu, kesan peninggalan Ibnu Sina juga dapat dilihat daripada bidang pemikiran, di mana lebih 100 karyanya dalam pelbagai bidang seperti falsafah, mantik, matematik, astronomi, kimia, fizik, biologi dan sains politik telah diterjemah kepada pelbagai bahasa untuk diguna pakai oleh universiti-universiti Islam dan juga universiti-universiti bukan Islam sebagai rujukan. Maka itulah serba sedikit berkaitan Ibnu Sina, tokoh keilmuan Islam. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.